Abu Umayyah Asy-Sya'bani rahimahullah telah meriwayatkan bahawa Aku pergi menemui Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, lalu aku bertanya kepadanya, bagaimanakah engkau memahami ayat ini? Beliau bertanya, Ayat yang mana? aku menjawab, firman-Nya, wahai engkau yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Mereka yang sesat tidak akan memudaratkanmu apabila engkau sudah pun mendapat petunjuk. Beliau berkata, Demi Allah, sesungguhnya engkau telah bertanya kepada orang yang berpengetahuan tentangnya. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat itu, dan baginda bersabda, Bahkan, hendaklah engkau menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Sehingga apabila engkau melihat tamak haloba ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan setiap orang yang mempunyai pendapat merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Saat itu hendaklah engkau menjaga urusan dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang awam. Sesungguhnya, di hadapan kalian akan datang hari-hari di mana sabar itu seperti menggenggam bara api. Sesiapa yang beramal pada saat itu akan mendapat pahala seperti pahala 50 orang yang melakukan amalan seperti amalan kalian. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, seseorang selain Utbah telah menambahkan kepadaku bahawa telah dikatakan, Ya Rasulullah, pahala 50 orang itu dari kalangan kami atau dari kalangan mereka? Baginda menjawab, Bukan mereka, pahala 50 orang itu dari kalangan kalian. hadis ini menceritakan bahawa kerosakan bukan saja akan menimpa umat ini, malah menguasai. Dan kita akan melalui zaman di mana kesabaran bukan lagi sesuatu yang biasa ditahan, tetapi kepanasan setinggi 900 darjah Celsius yang pasti membawa kecederaan batin yang serius. Rasulullah SAW telah menandakan zaman itu dengan 4 penyakit moral yang berkumpul dan berleluasa secara serentak. Pertama, tamak haloba ditaati merujuk pada sistem ekonomi tamak yang ditaati oleh umat ini, di mana wang dan keuntungan diberi keutamaan dan kebanyakan keputusan dibuat berdasarkan sejauh mana kekayaan dapat dikumpulkan, meskipun ia memberi kesan yang negatif kepada masyarakat. Sistem ini membuka ruang kepada penindasan melalui mata wang yang tidak disokong oleh komoditi yang boleh dijadikan alat untuk memanipulasikan pengagihan kekayaan dan menerusi mekanisme-mekanisme berasaskan hutang yang membuatkan orang kelihatan kaya. Tetapi hakikatnya, mereka dijerut dan tidak benar-benar memiliki pun. Umat ini mentaati sistem itu kerana pada saat itu, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud 4297, jiwa mereka telah pun lembik akibat cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Bukan saja kekayaan mereka direbut bak hidangan yang mewah, malah ketundukan mereka juga dapat dimiliki dengan mudah. Kedua, hawa nafsu diikuti merujuk pada pandangan hidup yang mempercayai bahawa keinginan pribadi tidak perlu dikawal atau didisiplinkan dan harus diperlakukan sebagai prinsip utama dalam membimbing kehidupan. Ayat 20 surah Al-Hadid menyenaraikan 5 jenis nikmat duniawi yang menggoda nafsu. Permainan yang berlebihan menggiring ke jalan hidup yang tiada arah tujuan. Apabila ia sudah menjadi kerjaya, manusia tidak melihatnya sebagai membuang masa lagi. Hiburan yang mengalih perhatian, seperti musik, memesongkan hati daripada perkara yang lebih utama, terutamanya mengingati Allah. Impaknya lebih besar apabila ia sudah menjadi industri. Perhiasan dunia membuatkan diri terpesona pada penampilan dan daya tarikan. Apabila tidak terkawal, ia boleh mengundang pelbagai penyakit jiwa seperti gila perhatian, keangkuhan, dan tingkah laku tidak bermoral. Saling berbangga diri membawa kepada pengukuran harga diri yang superficial melalui perbandingan sosial yang berteraskan kemegahan. Apabila ia sudah menjadi budaya, ia akan melahirkan jiwa-jiwa yang penuh hasad dengki. Persaingan harta dan keturunan melahirkan hamba duit dan pencinta status. Apabila ia sudah dilihat sebagai kejayaan, ia akan dikejar tanpa henti meskipun membahayakan agama diri sendiri. Semua itu hanyalah keseronokan yang memperdaya yang menjauhkan seseorang daripada keampunan dan keredaan Allah. Itulah cinta dunia. Ketiga,
dunia diutamakan merujuk pada sistem politik yang mengutamakan dunia berbanding akhirat. Polisi dinilai berdasarkan output material, bukan pertimbangan moral atau kebenaran daripada Tuhan. Pembangunan bertumpu pada GDP, infrastruktur, dan pengaruh kuasa, bukan Islam, iman, dan ihsan. Dalam kerangka ini, agama tidak lagi menjadi titik rujukan dalam menentukan hala tuju kehidupan awam. Dan dunia tidak lagi dilayan sebagai hanya satu persinggahan, tetapi sebagai destinasi akhir sebuah impian. Pada zaman itu, sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim 2669 menjadi kenyataan. Dari ekonomi dan kehidupan sosial hingga politik, umat ini akan mengikuti setiap inci langkah ahlul kitab sehingga walau ke lubang biawak. Bukan semua, tetapi kebanyakan daripada mereka. Keempat, setiap orang yang mempunyai pendapat merasa kagum dengan pendapatnya sendiri merujuk pada metodologi dalam memahami dan mengamalkan Islam. Jika tiga penyakit moral sebelumnya menggambarkan golongan pencinta dunia, yang terakhir ini berbicara tentang golongan agama. Setiap orang yang mempunyai pendapat merujuk pada agamawan yang mempunyai pengaruh, sama ada dari segi kuasa atau nama. Dan merasa kagum dengan pendapatnya sendiri menunjukkan ego dan keengganan untuk tunduk kepada wahyu. Penyakit metodologi ini menjadikan pertimbangan akal sebagai sumber autoriti mengatasi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasul-Nya. Kefahaman masyarakat dibentuk melalui pendapat pribadi, atau pemikiran yang diwarisi, atau ajaran yang dimulakan oleh pengasas 72 aliran terpesong, bahkan sehingga kegilaan pandangan ahli falsafah Yunani. Budaya menyimak nas digantikan dengan budaya mempercayai bulat-bulat kata-kata orang agama. Apabila sudah menjadi resam dan dianggap sebagai ajaran sebenar, sebagaimana kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam Sunan Ad-Darimi 187, sebarang percubaan untuk membetulkan akan ditolak dan ditentang. Apa yang disenaraikan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah intipati peringatannya. Bagaimana jika kita katakan terma-terma modern intipati itu adalah sistem ekonomi kapitalis, pandangan hidup liberal, sistem politik sekular, dan manhaj ahlul bid'ah? Sekarang, sudahkah engkau sedar pada zaman manakah semua itu berlaku? Ini adalah zaman di mana menyeru untuk kembali kepada sistem kehidupan Islam yang sebenar untuk menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in serta mengamalkan manhaj salafus soleh adalah seperti menanggung lecur bara yang sangat panas. Engkau akan dipandang aneh, disangka sesat, dilihat ekstrim atau kolot, dan dilabel dengan pelbagai tuduhan. Usahlah bersedih. Kerana kesakitan itu sangat berbaloi, kerana ganjarannya adalah seperti amalan 50 orang sahabat. Tinggalkan cara hidup dan kebiasaan orang ramai, tetapi teruskanlah amar ma'ruf, nahi mungkar, semampunya. Praktikkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar bermula dengan dirimu, ahli keluarga dan lingkungan yang sealiran. Kerana bukan semua orang ulama, engkau dan aku, kita orang biasa yang memerlukan ruang dan masa untuk mempelajari, memahami, mendalami, merenungi, mengamalkan, memelihara, dan memperindah ilmu dan amalnya. Malah amalan seperti sabar itu sendiri memerlukan kehendak, usaha, dan latihan untuk diaplikasikan pada sambaran yang pertama. Dan sabar juga mengundang lebih banyak lagi ganjaran, sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti penghormatan, keampunan, pertolongan, dan kecintaan Tuhan. Firman Allah Azza wa Jal dalam surah As-Sajdah ayat 24. Dan kami angkat dari kalangan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, apabila mereka menahan sabar dan benar-benar yakin kepada ayat-ayat kami.